Okey, ini hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari. Orang yang membantu para janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, ataupun seperti orang yang selalu berpuasa siang harinya dan selalu solat malam pada malam harinya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Saya ulang lagi sekali. Besar tak besar pahala. Nabi bersabda, orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kita nak berjihad di jalan Allah ni payah ni. Atau seperti orang yang selalu berpuasa siang harinya. Orang yang puasa setiap hari. Bukan bulan Ramadan je. Oh, ini lagi payah kita nak dapat makam ni. Ahli siyam ni. Dan selalu solat malam pada malam hari. Ahli qiyam orang panggil. Ahli siyam, ahli qiyam dan juga ahli jihad. Dan semua ini ada pintu syurga dia ni. Untuk ahli siyam ada pintu syurga. Ahli jihad ada pintu syurga. Dengan membantu para janda yang susah, ada janda kaya mungkin ya. Lepas tu, bantu orang yang miskin. Maka pahalanya umpama ini. Tapi jangan sempitkan skop bantu. Sebab tu saya ada jumpa, ada orang ni bila kawan dia, suami dia meninggal. Lepas tu saya jumpa kawan ni. Subhanallah, saya jumpa ada wanita ni pergi umrah dengan saya. Suami dia meninggal mengejut. Masa tu dia ada anak 5-6 orang. Mengejut tu macam mana? Depan dia dan depan anak-anak semua. Adalah ceritanya pergi bercuti di satu tempat. Lepas tu suami dia jatuh. Depan semua dia anak, suami dia meninggal. Ada cerita. Subhanallah. Lepas tu dia tak bekerja dan disuruh di rumah selama ni. Lepas tu saya tanya, macam mana puan survive? Dia kata, alhamdulillah Ustazah. Kawan-kawan suami, kawan-kawan suami, adik-beradik semua bantu sampai saya dah setahun ni. Semua kos anak-anak ni, maksudnya anak-anak ni semuanya ditanggung. Sekolah, belanja bulanan, menyebabkan saya tak perlu bekerja sebab saya ada baby, perlu jaga. Dan dia bagi tahu suami dia kerja mekanik. Tapi suaminya suka sangat bantu orang susah. Sampai benda ini berlaku kepada dia, tak henti bantuan Allah bagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Maksudnya, bukanlah berlaku lepas suami meninggal habis dah kawan suami nikah dengan dia, tak. Tapi nak bagi tahunya kawan-kawan suami ni bantu dari sudut tu support isteri-isteri kawan suami. Apabila kita boleh dan pandai jaga diri, pandai jaga aurat, pandai jaga batasan sampai orang tak rasa kita ancaman, sampai orang boleh hormat kita, subhanallah, akhirnya bantuan tu datang daripada pelbagai sudut. Mudah-mudahan dapat membantu sikit ya, menjawab sikit. Soalan kedua, berkenaan dengan wanita yang bekerja, yang uniform dia ikut bentuk badan. Dia bukan polis je, askar, nurse, kan, dan sebagainya. Tetapi, macam semalam saya kata saya pergi hospital Sedap. Saya tengok ada 2 kelompok nurse. Pakaian sama tapi ada yang walaupun pakai pakaian nurse, tapi dia buat longgar. Dan dia jahit baju tu bawah daripada pinggul, maksud pungguk. Maksudnya bawah tutup. Lepas tu seluar pelonggar, baju pelonggar. Jadi bagi saya tak nampak aurat. Maksudnya aurat tu dia cuba pelihara sedaya mungkin. Sama juga bila saya ceramah dekat polis, dekat balai polis, saya selalu dijemput oleh polis askar, pun ada 2 kumpulan wanita. Sebab perlu ada polis dan askar perempuan. Sebab ada penjenayah perempuan, ada penjara perempuan, sesemua ni memang perlu ada perempuan. Peranan perempuan memang ada. Jadi, saya pernah je nak pergi ceramah di satu kontijen ni besar ni. Lepas tu kebetulan saya pergi bukan negeri ni, negeri tu saya pergi naik flight. Lepas tu yang bawa ni askar ataupun polis, saya tak ingat, anggota uniform. On the way perjalanan ni, yang disebut oleh pegawai lelaki ni lebih kuranglah macam Tuan Haji ni sebut. Dia kata, Ustazah boleh tak sampaikan nasihat kepada anggota-anggota wanita supaya jaga aurat. Sebab ada anggota wanita ni, bila dah bersama, dah biasa, dah macam kawan, dah rapat, selamba je buka bahagian, maksudnya tinggal, dia ada berapa lapisan kan, pakaian dia, uniformnya. Dia kata, begitulah juga dengan hal-hal yang lain begini-begini. Maksudnya, di kalangan askar lelaki ataupun polis lelaki ni, dia ambil berat. Tetapi wanita itu sendiri. Sebab tu ada uniform polisi kita tengok longgar, dan dia tak jadi satu kesalahan pun. Dia atas dia lah nak upah tailor baju dia tu. Sebab dia ukur kan. Jadi saya nak
bawah sikit, saya nak longgar sikit, seluar saya pun bagi longgar. Tapi ada yang memang sengaja nak ketat, sengaja nak ikut body, sengaja nak sekian-sekian. Jadi samalah, sama ada pakai uniform ataupun pakaian yang keluar pergi pasar, pergi jalan-jalan ni, kita akan nampak ada dua kelompok. Ada wanita yang jaga aurat, ada wanita yang dedah aurat. Ada wanita yang bekerja jaga aurat, ada yang tak jaga aurat. Jadi aurat ni pakailah macam mana asalkan tak menampakkan bentuk tubuh, kita dah tahu. Tinggal muka dan dua tapak tangan. Kaki tu memanglah ada khilaf, tetapi kita ambil pendapat yang kuat, kaki juga aurat. Namun pada umur tertentu, kaki ada keringanan sikit, tapi kalau dapat jaga itu lebih baik. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, memang Nabi sebut di akhir zaman wanita berpakaian tapi telanjang tidak akan cium bau syurga. Maksudnya bukan hanya tak boleh masuk syurga, cium pun tak boleh. Cium ni, wangian syurga ni dia boleh jarak sejauh 500 tahun perjalanan nak kata wanginya syurga. Jadi berhati-hati, kita bimbang ada ahli keluarga kita tak dapat cium bau syurga, bukan sebab tak solat, bukan sebab, tapi sebab mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, berpakaian tapi telanjang yang Nabi kata akan berlaku akhir zaman. Jadi Masya Allah, saya kalau pergi bazar Ramadan, tuan-puan tengok nanti bazar Ramadan, kita pun rasa malu tengok dengan peniaga-peniaga bazar tu yang pakai ketat, tertonjol sana, tertonjol sini, orang muda. Betul ke betul? Padahal bulan Ramadan kan? Tahu tak ibu-ibu, ibu bapa, kita boleh buat apa? Kita mungkin boleh tulis satu surat yang cantik, satu nota cantik buat wanita yang disayangi, dihormati. Contoh je lah. Tulislah cantik ni, lepas tu kan mungkin ada hadiah sikit. Lepas tu mana-mana wanita yang nampak seksi tu kita bagi. Ni hadiah untuk awak. Hadiah. Orang tu pun macam, hadiah? Siapa awak kan? Tak apalah. Kita bagi nasihat sikit. Tapi Allah pandang tu, usaha dakwah kita tu. Allah pandang. Boleh jadi orang ni jahil ke apa ke dan sebagainya. Mungkin sebab surat tu lah dia kata tak pernah orang tegur. Tapi tegur pula dengan cara yang baik, sopan. Dan dia tak rasa malu. Bukan cakap depan, apa seksi-seksi bulan Ramadan ni, nak jual lauk kan, nak jual apa? Macam tu kan. Dia pun malu depan orang. Tapi bagi surat kan, bagi kertas, dia pun baca seorang-seorang. Sebab umat akhir zaman ni, kebanyakannya cakap belakang. Cakap belakang. Maksudnya, ya apalah seksi, cakap belakang. Padahal boleh buat lebih. Boleh je tegur. Tak cakap depan melalui tulisan, tapi tak nak buat sahaja. Ustazah, betul ke seorang isteri tak boleh menuntut cerai sekiranya suami tidak lagi duduk sebumbung selama beberapa tahun dan tidak beri nafkah anak-anak? Seterusnya suami mengatakan isteri nusyuz kerana meminta cerai. Minta cerai yang dimurkai oleh Allah adalah cerai tak ikut syariat. Maksudnya yang kata perkara yang harus ataupun yang halal tapi dibenci Allah adalah cerai yang tak ikut syariat. Kalau suami tak bertanggungjawab, suami tak bertanggungjawab lah. Jadi isteri mahu cerai, permohonan cerai isteri tak termasuk pun yang dibenci oleh Allah. Tak termasuk pun permohonan cerai yang dilarang. Sebab itu di zaman Rasul permohonan cerai ini memang berlaku. Bahkan ada alasan yang tak kuat pun. Saya tak nak panjangkanlah, itu jadi panjang cerita. Maksudnya jangan terlalu menjerat wanita yang telah terseksa dalam sebuah keluarga dengan suami, dan suami ni tunggang agama ni. Maksudnya ugut dengan dilaknat, isteri ni nusyuz isteri ni. Kes saya dulu kalau jadi pengacara, banyak suami yang kata isteri nusyuz. Lepas tu dia kata, Ustazah, isteri saya nusyuz. Saya kata, nak buktikan nusyuz atau tidak, kita daftar kat mahkamah lah. Boleh Ustazah, tak ada masalah. Memang dia nusyuz. Dia pun sebutlah suami isteri gini-gini. Sampai di mahkamah, hakim pun tanya, okey, bagi peluang kan. Tiba-tiba daripada suami nak filekan isteri nusyuz, hakim jatuhkan suami yang nusyuz. Memang ada suami nusyuz, bukan isteri je nusyuz. Dalam Al-Quran sebut dua-dua, nusyuz ini daripada suami ataupun daripada isteri. Jadi yang menjatuhkan nusyuz atau tidak bukan suami ataupun bukan isteri. Yang jatuhkan nusyuz adalah hakim yang akan menilai dan buat keputusan. Sebab itu kalau adalah ugutan-ugutan daripada pasangan sendiri suami, dan kadang dia tak jalankan tanggungjawab, awak ni nusyuz, kami tak cerai, tak cium bau syurga. Adakah suami itu yang menentukan isteri ni cium bau syurga atau tidak dan nusyuz? Bukan. Syariat yang menentukan. Dan syariat ni daripada apa? Daripada siapa? Allah. Dan wakil untuk menjalankan syariat ni hakim-hakim yang dilantik oleh kerajaan, oleh institusi agama.
Jadi ni bukan pasal nak backup laki perempuan ya. Sebab soalan ni memang jelas. Suami tak bagi nafkah sekian lama. Duduk dah tak sebumbung. Tapi ada lelaki nak ikat juga dengan ayat macam ni. Sebab dia malulah kalau cerai. Jatuhlah maruah dia. Banyak sebab lah. Sedangkan dia dah tak bertanggungjawab. Tak boleh macam ni. Jadi kalau isteri ni nak teruskan, janganlah rasa macam dia buat perkara yang salah. Saya bukan galakkan cerai ya. Saya kira wanita ini mungkin dah lama bertahan. Dah lama dah bagi peluang. Wallahualam. Okey, memang sabar dan bertahan itu nombor satu. Dah selesai fasa tu, boleh beranjaklah ke fasa yang lain. Okey. Dan ada yang tadi tu, ada satu soalan dia tanya, Ustazah, boleh tak wanita haid sebenarnya masuk masjid? Soalan ni memang selalu ditanya. Kalau ikutkan mazhab Syafi'i dan pendapat yang terkuat, memang dilarang wanita yang haid berada di ruang solat. Kecuali betul-betul terdesak, contohnya rumah dia memang kena lalu ruang masjid baru sampai rumah. Itu pun lalu. Ataupun ada sesuatu yang tertinggal dan tak ada orang boleh tolong ambil, dia masuk dengan ada hajat tertentu lepas tu keluar. Jadi wanita yang haid, bila ada ceramah, ada kuliah, duduk di beranda, duduk di luar, itu tidak ada masalah. Hadir nak dengar ceramah, ya bukan sebab oh zaman Nabi kan tak ada kita panggil tuala wanita, sebab itulah dilarang. Sekarang dah ada, memang tak akan kotor. Adakah kita rasa zaman tersebut wanita tidak ada cara lain untuk menghalang? Takkanlah dia orang tu bila datang darah, datang haid, meleleh je, minta maaf saya guna istilah tu. Sebab ada beri jawapan macam tu. Kenapa zaman Rasul Nabi tak bagi? Sebab ketika itu tidak ada tuala wanita. Zaman sekarang ada, jadi tidak akan mengotorkan masjid. Ia bukan hujah tu, ia bukan sebab itu. Kerana wanita dalam keadaan tidak bersuci. Dan berkaitan dengan Ramadan, saya nak sebut 1 minit saja. Boleh dibenarkan makan pil penahan haid. Boleh pil menahan haid, tak ada masalah. Dengan syarat tidak memudaratkan dapat kebenaran wali. Kalau isteri, suami. Kalau anak, minta dengan mak ayah. Pil penahan haid tu kan. Sebab sayang bulan Ramadan kau datang haid, dia dah datang 10 hari, 8 hari lama. Nanti menyebabkan tak dapat nak khatam ataupun sayang untuk tinggalkan puasa. Maka sebenarnya boleh makan pil penahan haid tu. Pengalaman saya kalau nak pergi umrah dalam bimbing, makan memang berkesan. Maksudnya jadilah bila berhenti makan dia akan datang sekian-sekian. Saya sebut ni di depan lelaki juga, sebab lelaki kena tahu hukum ni. Kalau isteri minta, hukumnya harus. Makruh sekiranya bawa mudarat, haram kalau bawa kepada kematian. Maksudnya dia ada tahap-tahap dia. Tetapi wanita yang kedatangan haid lalu dia redha, dalam keadaan dia pun rasa macam terkilan, dia tetap akan diberikan pahala. Tapi takkan samalah mungkin. Tetap akan diberi pahala. Sebab ada dua golongan, bila datang haid happy. Tak datang, patut dah datang ni. Kenapa? Ada yang bila menunggu-nunggu dan seronok sangatlah kalau haid bulan Ramadan, hore boleh cuti. Tapi ada orang hadapi kedatangan haid tu dengan rasa sedih, dia mesti ada perbezaan. Yang sedih, yang rasa macam, ya Allah ni, walaupun dia tak puasa dia akan dapat pahala. Walaupun dia tak solat dia akan dapat. Walaupun dia tak ngaji dia akan dapat. Sebab itu hadis Nabi. Nabi bersabda, barang siapa melazimi sesuatu amalan lalu dia terhalang. Dia lazimi, dia memang suka, dia istiqamah, lalu terhalang, maka dia tetap akan diberikan pahala yang sama seperti mana dia melakukan. Tapi ada bezalah bagaimana hati kita menerima keadaan tersebut. Bukan nak suruh meraung, menangis, sedih tak. Kurang-kurangnya bukanlah kita di kalangan yang tak payah puasa. Macam tu kan. Sebab kalau kita faham nilai puasa, yang mana Nabi SAW bersabda, siapa yang meninggalkan 1 hari berpuasa di bulan Ramadan, walaupun dia berpuasa selama setahun ataupun berpuasa sepanjang hidup, takkan boleh ganti sehari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Tapi ni untuk orang yang tinggal sengaja. Tapi yang kerana uzur syar'i, tidaklah. Tapi daripada hadis ni kita faham, sehari di bulan Ramadan nilainya takkan boleh digantikan walaupun selama 1 tahun ataupun sepanjang hayat digantikan dengan puasa. Wallahu alam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji yang bertanya, insya-Allah. Ini askar ke polis ke? Tak. Okeylah. Okey, Dik, kamu boleh tutup. Saya nak buat pengumuman sikit, masya-Allah. Minta maaf kat luar